Kes ini mengandungi dan melindungi elektronik komputer dan peranti mudah alih daripada kerosakan. Casing untuk komputer dan peranti mudah alih terdapat dalam pelbagai bentuk dan saiz. Seterusnya, ini adalah antara komponen-komponen biasa dalam desktop dan komputer riba yang berkuasa tinggi. Banyak desktop asas telah menyepadukan keupayaan video dan bunyi seperti imej komputer riba yang ditunjukkan. Seterusnya, motherboard ataupun papan induk ialah papan litar utama komputer. Chip komputer ialah kepingan kecil bahan semikonduktor biasanya diperbuat daripada silikon di mana litar bersepadu ataupun integrated circuits disambungkan. Seterusnya, motherboard ataupun papan induk desktop dan papan induk komputer riba. Prosesor ataupun pemproses juga dipanggil unit pemprosesan, pusat Central Processing Unit ataupun CPU, mentafsir dan melaksanakan arahan asas yang mengendalikan komputer. Prosesor berbilang teras ataupun multi-core prosesor ialah chip tunggal dengan dua atau lebih teras prosesor yang berasingan. Prosesor mengandungi unit kawalan dan unit logik aritmetik ataupun ALU. Yang terakhir, kebanyakan peranti yang disambungkan ke komputer akan melalui prosesor untuk membawa data. 1, 2, 3. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Iskandar bin Syamuddin, nombor metrik D22114730. Okey, saya akan menerangkan saya akan meneruskan tentang menerangkan kepada Raja 6 hingga 7. Okey, Raja 6 hingga 7 iaitu pad penyejuk komputer riba membantu mengurangkan haba yang dijana oleh komputer riba. Pengguna rumah dan perniagaan memilih cloud computing atas berbagai sebab, iaitu antara sebabnya ialah kebuli capaian, penjimatan kos, penjimatan ruang, kebuli skalaan. Okey, seterusnya isyarat analog adalah berterusan dan berbeza dalam kekuatan dan kualiti. Isyarat digital pula berada dalam satu daripada dua keadaan, iaitu hidup atau mati. Okey, kebanyakan komputer adalah digital dan sistem binari menggunakan dua digit unit, iaitu 0 dan 1, bit dan byte. Okey. Kemudian beralih kepada Raja 6 hingga 8. Litar dalam komputer atau peranti mudah alih mewakili keadaan hidup atau mati secara elektronik dengan kehadiran atau ketiadaan cas elektronik. Okey, seperti Raja berikut. Okey, kemudian saya akan menerangkan tentang Raja 6 hingga 9, iaitu 8 bit dikumpulkan bersama sebagai satu unit dipanggil byte. Byte mewakili satu aksara dalam komputer atau peranti mudah alih. Okey, seperti dalam Raja 6 hingga 9 ni, jika 8 byte dia bersamaan dengan letter E kan. Kalau untuk 8 byte byte kalau macam ni untuk simbol yang bintang, dia bersamaan dengan simbol yang bintang. Kalau 8 negatif byte dia bersamaan dengan simbol yang bintang tu kan. Okey, kalau yang Raja ketiga tu pula yang macam hitam-hitam, 00 11 0 tu dia macam 8 hingga 8 byte untuk nombor 6. Okey. Kemudian saya akan menerangkan Raja 6 hingga 10. Okey, Raja ini menunjukkan bagaimana satu huruf ditukar kepada bentuk binari dan belakang. Okey. Kemudian saya akan menerangkan tentang langkah-langkahnya dalam seperti Raja berikut. Okey, antara langkah pertama ialah seorang pengguna menekan huruf besar, huruf T lah. Kemudian kekunci shift T pada papan kekunci yang seterusnya menciptakan kod khas dipanggil itu kod imbasan untuk huruf besar T. Okey. Langkah kedua pula, kod imbasan untuk huruf besar T dihantar ke litar elektronik dalam komputer. Okey, kemudian langkah ketiga,
Okey, langkah ketiga iaitu listar elektronik dalam komputer menukarkan kod imbasan untuk huruf besar T kepada kod binari ASCII, iaitu kodnya 0101010 dan menyimpannya dalam ingatan untuk diproses. Okey, apa itu ASCII itu? Okey, ASCII itu dia bermaksud American Standard Code for Information Interchange. Okey, itulah maksudnya. Okey, kemudian nombor 4, selepas pemprosesan kod binari untuk huruf besar T ditukar kepada image dan dipaparkan pada peranti output. Okey, seterusnya rakan saya akan menerangkan untuk video berikut. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kepada semua. Nama saya Hamid Tasmin bin Nurul Alam. Kad nombor metrik D22114771. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang memori. Memori terdiri daripada komponen elektrik yang menyimpan arahan yang menunggu untuk dilaksanakan oleh pemproses. Data yang diperlukan oleh arahan tersebut dan hasil pemprosesan data menyimpan 3 kategori asas item. Yang pertama, sistem pengendalian dan program lain. Kedua, aplikasi. Dan ketiga, data sedang diproses dan maklumat yang terhasil. Setiap byte tinggal sementara di lokasi dalam memori yang mempunyai alamat. Saiz memori biasanya diukur dalam gigabyte. Ia juga dipanggil sebagai GB. Komputer dan peranti mudah alih mengandungi 2 jenis pengantar, iaitu memori yang tidak menentu dan memori tidak menentu. Memori yang tidak menentu ialah kehilangan kandungannya apabila kuasa dimatikan. Contohnya termasuk RAM. Kedua ialah memori tidak menentu. Memori tidak menentu ini ialah tidak kehilangan kandungan apabila kuasa dikeluarkan. Contohnya termasuk ROM, memori kilat, atau dipanggil sebagai flash drive, dan CMOS. Angka ini menunjukkan bagaimana arahan program dan aplikasi dipindahkan masuk dan keluar dari RAM. 2 jenis RAM biasa wujud. Yang pertama, RAM dynamic, boleh dipanggil sebagai DRAM, dan RAM static, boleh dipanggil sebagai SRAM. Terdapat pelbagai variasi DRAM biasa. Yang pertama ialah SDRAM. Ia juga dipanggil sebagai DRAM segera. RAM ini disegerakan ke jam sistem dan jauh lebih pantas daripada DRAM. Kedua ialah DDR SDRAM. Ia juga dipanggil sebagai SDRAM, kadar data berganda. RAM ini memindahkan data 2 kali, bukannya sekali, untuk setiap kitaran jam. Dan ia juga lebih pantas daripada SDRAM. Ketiga ialah DDR2. RAM ini generasi kedua DDR dan lebih cepat daripada DDR. Ketiga ialah DDR kedua. RAM ini ialah generasi ketiga DDR dan direka untuk komputer dengan pemproses berbilang teras. Dan ia juga lebih cepat daripada DDR2. Kelima ialah DDR4. RAM ini ialah generasi keempat DDR dan lebih pantas daripada DDR3 yang sebelumnya. Dan akhirnya ialah RDRAM. Ia juga dipanggil sebagai Rambus DRAM. RAM ini jauh lebih pantas daripada SDRAM. So inilah daripada saya. Sekian, terima kasih. Prosesan 3 daripada 9. 1. Unit kawalan ialah komponen proses yang mengarah dan menyelaras kebanyakan operasi dalam komputer. Unit logik aritmetik ataupun ALU, satu lagi komponen pemproses melaksanakan aritmetik, perbandingan dan operasi lain. Pemproses 4 daripada 9.
Untuk setiap arahan, pemproses mengulangi set 4 operasi asas yang terdiri daripada keterangan mesin. Pada rajah ini, angka ini menunjukkan langkah-langkah dalam kitaran mesin. Pemproses 5 daripada 9, pemproses mengunjungi daftar yang menyimpan data dan arahan buat sementara waktu. Jam sistem mengawal masa, semua operasi komputer, kelajuan jam, sistem dipanggil kelajuan jam dan biasanya diukur dalam gigahertz. Pemproses 6 daripada 9, penghilang utama chip pemproses komputer peribadi ialah Intel dan AMD. Pemproses 7 daripada 9, chip pemproses menjana haba yang boleh menyebabkan chip tidak berfungsi atau gagal. Ianya memerlukan penunjukan tambahan seperti penyerak haba, teknologi penunjukan cecair, pad penyejuk. Chip RAM biasanya berada pada model memori yang dimasukkan ke dalam surat memori. Model memori mengandungi chip memori. Charger memori mempercepatkan proses komputer kerana ia menyimpan arahan dan data yang kerap digunakan. Rajah 6 hingga 14. Serta memori membantu mempercepatkan masa memprosesan apabila pemproses meminta data, arahan atau maklumat. Memori bahaca sahaja ROM merujuk kepada chip memori yang menyimpan data dan arahan kekal. Perisian tegar. Memori kilat boleh dipadamkan secara elektronik dan ditulis semula. Teknologi CMOS menggunakan kuasa bateri untuk mengekalkan maklumat apabila kuasa kepada komputer dimatikan. Masa capaian ialah jumlah masa yang diperlukan memproses untuk membaca daripada memori, diukur dalam nanosaat. Rajah 6 hingga 15. Ia mengambil masa kira-kira 1/10 saat untuk mengelipkan mata anda. Pada masa itu, komputer boleh melakukan beberapa operasi 10 juta kali. Akses terminologi masa. Bas. Rajah 6 hingga 18 sama seperti kenderaan bergerak di lebuh raya. Bit bergerak di atas bas. Bas digunakan untuk memindahkan bit dari peranti input ke memori, dari memori ke processor, daripada processor ke memori, dan dari memori ke output atau peranti storing. Bas membenarkan pelbagai peranti di dalam dan di lampiran pada unit sistem untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Seperti rajah di bawah menunjukkan mempunyai ada base data dan base alamat. Saiz perkataan ialah bilangan bit pemproses boleh mentafsir dan melaksanakan pada masa tertentu. Seterusnya, bekalan kuasa dan bateri 1 daripada 2. Bekalan kuasa atau penyesuaian AC komputer riba menukarkan kuasa AC alur keluar dinding kepada kuasa DC. Rajah di bawah menunjukkan bekalan kuasa di stop dan penyesuaian AC komputer riba. Rajah 6 hingga 19 contoh bekalan kuasa di skop dan penyesuaian AC komputer riba. Selanjutnya, bas. Fungsi penyesuaian USB ialah untuk meningkatkan fungsi komputer mudah alih dan menyediakan sambungan ke peranti perisian. Teknologi plug and play, komputer secara automatik boleh mengejam peranti perisian semasa memasangnya. Adapter mempunyai pelbagai jenis, salah satunya Bluetooth,
fungsi dia untuk mendayakan sambungan Bluetooth. MIDI menyambung kepada alat muzik. Modem menyambung kepada media pantaran seperti talian televisyen, kabel atau talian telefon. Network menyediakan sambungan rangkaian seperti ke port internet. Sound menyambung kepada pembesar suara atau mikrofon. TV tuner membenarkan menonton siaran televisyen digital pada monitor. USB menyambung ke port USB berkelajuan tinggi. Video menyediakan kegayaan grafik yang dipertingkatkan seperti pemprosesan dipercepatkan atau keupayaan untuk menyambungkan monitor kedua. Video capture menyambung kepada kamera video digital. Storage ialah fail elektronik yang disimpan di internet dan bukan di komputer tempatan. Contoh fail elektronik ialah Google Drive, Microsoft OneDrive dan Dropbox. Fungsi peningkatan kad penyesuai bagi komponen desktop atau unit sistem pelayan dan menyediakan sambungan ke peranti perisian. Salah satu contoh kad penyesuai ialah sound card dan video card. Slot pengembang ialah soket pada papan induk, desktop atau pelayan yang boleh memuatkan kad penyesuai. Hard drive mengandungi dua bahagian, bahagian dalam dan bahagian luar. Bahagian dalam mengandungi magnetic hard disk drive HDDs dan solid state drive SSD. Dan bahagian luar mengandungi USB flash drive dan media optik.